Okey, untuk penilaian alternatif, so saya nak masukkan di sini di bawah ni penilaian alternatif supaya pelajar boleh menghantar jawapan penilaian alternatif mereka di dalam folder tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada video kali ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan penggunaan pseudos ni untuk penilaian alternatif di Politeknik. Okey, pertama sekali masukkan login. Okey, masuk ke dalam pseudos. Okey, login masuk. Lepas tu okey, ini platform. Ini adalah subjek-subjek yang saya ajar. Sebagai contoh saya ambil Electrical Engineering Mathematics. Okey, Electrical Engineering Mathematics. Okey. Okey, ini platform yang sedia ada yang telah disediakan oleh penyelaras khusus. Saya nak masukkan satu folder khas untuk penilaian alternatif. Okey, untuk penilaian alternatif, so saya nak masukkan di sini di bawah ni penilaian alternatif supaya pelajar boleh menghantar jawapan penilaian alternatif mereka di dalam folder tersebut. Untuk melakukan perkara tersebut, saya akan klik pada butang gear ni, okay, sebab saya nak melakukan editing. So turn editing on. Okay. Setelah itu, selepas itu, barulah button edit ni keluar kan. Pergi ke folder di mana kita nak letakkan penilaian alternatif tersebut. Sebagai contoh saya nak letak di bawah nama saya lah, Muhammad Amir Rubi Abdullah ni. Okey, add an activity or resource. Okey, klik di sini. Okey, assignment, saya pilih assignment dan saya add di sini. Saya tekan add. Okey, apabila tekan add, di sini adalah maklumat yang saya akan masukkan berkaitan dengan penilaian alternatif tersebut. Okey, saya letakkan part lah. Dia punya ringkasan nama tu part, saya guna part lah. Just gitu saja. Okay, description. Okay, penilaian alternatif, tulislah alternatif saja apa, DBM 30043. Okay, Electrical Engineering Mathematics. Okay, ataupun apa-apa description lah. Okey, saya letak simple begitu saja. Okey, di sini nanti saya akan masukkan soalan. Tapi buat masa ni, pada tarikh dan masa saya sediakan video ni, okey, unit peperiksaan tidak mengizinkan lagi untuk meletakkan soalan berkenaan. Jadi, yang ini saya akan edit kemudian. So, sekarang saya cuma sediakan folder terlebih dahulu. Okey, kalau misal kata dah ada soalan, so just drag and drop file di sini. Okay, drag and drop file di sini saja. So soalan tersebut akan ada di situ dan pelajar dia akan akses di situ soalannya nanti. Okay, tapi untuk video ni saya tunjukkan penyediaan folder part sahaja. Okay, soalan tu insyaAllah tiba masanya saya akan drag and drop di situ saja. Just editing dah kemudian, no problem. Okay, selepas itu pergi kepada availability pada bahagian sini. Okey, pada bahagian sini letakkan allow submission from. Okey, bila kita membenarkan pelajar untuk menghantar ataupun menghantar jawapan lah. Okey, di sini saya letakkan terus di sini 26 Januari. Ini adalah tarikh penilaian alternatif bagi subjek saya. Okey, bermula pukul berapa? Okey, lepas tarikh kita letakkan bilakah kita beri kebenaran kepada pelajar untuk menghantar jawapan. Okey, letakkan tarikh dan masa. Contohnya penilaian alternatif untuk subjek saya adalah pukul 2.30. So allow submission from 2.30 14.30. Allow submission from. Okey, tetapi saya nak letakkan awal. Okey, supaya student saya dia boleh akses awal. Dia nak download soalan. Okey. Okey, due date. Okey, due date ni hari yang sama lah. Hari yang sama. 26 Januari. Okey, due date. Contohnya penilaian alternatif ni mengambil masa 2 jam. So diberi masa untuk 15 minit ekstra untuk
student upload. Okey, dia sehingga contohnya kalau di 2.30, 4.30, saya beri dah masa sehingga pukul 4.45. Okey, cut off date. Okey, di sini penting. Okey, cut off date ni tujuan dia apabila sampai pada tarikh dan masa yang kita setkan pada cut off date ni, tiada sebarang jawapan yang boleh student upload selepas tarikh dan masa tersebut. So memang tak boleh akses dah. Okey, ini mungkin dari segi security, terutamanya penilaian alternatif ni berkaitan dengan masa dan tarikh. Okey. Okey, tarikhnya samalah 26 pada hari yang berkenaan, dan pada masa cut off date dia mengambil kira masa 15 minit tambahan. Okey, sebagai contoh 15 minit tambahan yang diberikan untuk upload jawapan. Okey, sama dengan di atas lah. Due date dengan cut off date saya letakkan sama. Okey, remind me to grade by. Okey, ini untuk pesyarah. Okey, dia nak buat grading, nak buat penandaan tu bila. Okey, dia apa, CDOS dia akan remind lah. Okey, nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Macam saya tak payah letak kan. Sebab saya tahu saya selepas saja selesai, saya akan download terus. Okey, jawapan pelajar. Okey. Alright. Selepas itu submission type. Okey, di sini juga penting submission type. So file submission would limit, tak perlu number. Okey, maximum number of uploaded file. Okey, berapa bilangan file yang diberi kebenaran kepada seorang pelajar untuk upload. Kalau saya satu file saja. So kalau ada 10 muka surat jawapan pun dia kena scan dan jadikan satu file. Okey, supaya mudah untuk proses yang seterusnya. Okey, set upload limit. Okey, seorang pelajar nak bagi limit berapa? Biasanya tak besar lah. Kalau 10 MB pun dah besar sebenarnya. Okey, accepted file types. Okey, saya choose di sini. Saya nak pelajar saya hantar dalam bentuk PDF. Okey, di sini dokumen file PDF. Okey, saya nak PDF. Saya tak nak pelajar hantar dalam bentuk image dan sebagainya. So PDF. Okey, dalam bentuk PDF. Okey, save changes. Okey, bawah sekali save changes. Okey, dokumen PDF. Alright. Selepas itu apa lagi yang perlu kita setkan? Okey, feedback type ni biasa saya tak. Okey, ni biarkan saja annotate PDF. Untuknya kita tanda guna annotate PDF nanti. Okey, untuk penandaan. Okey, submission setting. Require students to click the submit button. Tak perlu. Require student accept the submission statements. No. Item reopen. Okey, tak perlu. Maximum attempt tak perlu. Sebab sini dah never, di sini tak ada lah. Okey, sekali sajalah. Okey, sekali saja. Okey, group submission setting ni tak perlu sebab dia individual. Notification tak perlu. Grade ni untuk pesyarah. Okey, restrict access. Okey, restrict access ni penting. Okey, contohnya saya ada 2 kelas. So di sini saya cuma akan letakkan kumpulan kelas mana yang boleh akses ataupun menghantar jawapan di sini. So saya buat restriction di sini. Untuk restrict access ni untuk group lah, group pelajar saya. Okey, group saya choose, saya kelas saya DEE 3C. Okey, mas. Okey, mas. Dan satu lagi group. Okey, kalau ada 2 group, add restriction N. Okey, N ni kena hati-hati. Dia bukan N lah. Okey, kalau N maksudnya kedua pelajar tu, seorang pelajar tu kena berada di dua kelas. Tetapi kita nak any kan. Maksudnya pelajar tersebut daripada mana-mana kelas daripada mana-mana daripada 2 kelas tersebut. Begitu maksud dia. So kelas yang satu lagi di ET3D. Ni saya lah. Okey, saya 2 kelas saja. So okey. Okey, selesai. Alright. Okey. Tag tak perlu, kompetisi. Okey, do nothing. Okey, tak perlu. Okey, itu saja. Okey, dari segi setting yang utama untuk yang saya buatkan untuk part subjek saya lah. Okey, jangan lupa lepas saja kita setting semua ni, save and return to course. Okey,
Okey, selepas kita save and return to course tadi tu, cuba kita perhatikan di manakah tempat folder tersebut berada. Saya akan cari nama saya. Okey, ini nama saya. Okey, dia mesti berada di bawah sekali. Okey, ni. Okey. Part ni kan. Dia ada tanda ada lambang tangan assignment tu. So restricted. Okey. Mana-mana daripada pelajar daripada dua kumpulan tersebut. Okey, kalau kumpulan lain tidak dibenarkan lah. Okey, tidak dibenarkan. Okey, pelajar ini saja. Okey, oleh kerana penilaian alternatif ni adalah 26 Januari. So saya akan edit di sini, saya akan hide. Okey, hide maksudnya hidden from student. Okey, so saya dah letakkan dia punya folder di situ, saya dah setting dia, tinggal nak letak soalan saja yang belum, dan saya hidden from student. Student tak nampak lah. Kalau dia buka sidos saya pun dia tak nampak. Oh, folder ini, folder ni tak nampak lagi. Dan pada hari kejadian, saya akan tekan balik show di sini. Apabila saya show ni, dia dah complete bersama-sama dengan soalan penilaian alternatif yang berkenaan. Okey, itu saja perkongsian saya untuk video pada kali ini, iaitu penggunaan sidos dalam membantu secara mengurus tabir penilaian alternatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.